Selamat sejahtera, saya Subhashini Subramaniam. Kebetulan saya ambil tajuk persepaduan sosial yang dibentuk melalui perkahwinan campur di kalangan rakyat Malaysia. Dan tema kita adalah asimilasi perkahwinan. Perkahwinan adalah suatu ikatan yang membenarkan adanya hubungan antara seorang lelaki dan seorang wanita dan hidup bersama masing-masing. Pihak memiliki hak dan kewajipannya masing-masing. Perkahwinan adalah perkahwinan yang terjadi sebagai hasil komunikasi dan interaksi seorang yang berbeza bangsa dan budaya. Antara kebaikan perkahwinan campur pertamanya ialah pasangan itu berpeluang untuk berkenalan di antara satu sama lain, bukan sahaja dengan pasangannya, bahkan seluruh keluarga yang terlibat, dan ini bersesuaian dengan hikmah atau tujuan Tuhan mencipta manusia dari berbilang bangsa, puak dan gaul. Secara umumnya, perkahwinan campur boleh dikategorikan kepada beberapa jenis. Antaranya ialah perkahwinan yang berlaku antara kaum atau kumpulan etnik seperti Melayu dan Cina. Kategori kedua ialah perkahwinan antara negara seperti Malaysia dan China. Kategori ketiga ialah perkahwinan antara agama seperti Islam dan Kristian. Perkahwinan campur muncul hasil daripada asimilasi etnik bukan tempatan dengan etnik tempatan. Perkahwinan campur kini merupakan isu yang sering kita dengar dalam kalangan masyarakat Malaysia. Namun begitu, masyarakat secara umumnya masih sangsi dengan idea penyatuan dua budaya yang berbeza sama ada dari segi bangsa atau agama. Selamat sejahtera. Nama saya ialah Peter dan saya akan berbincang tentang penghayatan peranan tentang perkahwinan campuran. Antara kebaikan perkahwinan campuran, pertamanya ialah pasangan itu berpeluang untuk berkenalan di antara satu sama lain. Bukan sahaja dengan pasangan, bahkan seluruh keluarga yang terlibat dalam ini bersesuaian dengan hikmah atau tujuan Tuhan mencipta manusia dari berbilang bangsa dan gaul. Tidak dinafikan kelebihan lain seperti dapat melahirkan bak atau genetik yang baik dengan menerapkan perbezaan nilai budaya dalam diri anak-anak sekaligus menjadikan mereka lebih terbuka dalam berfikir. Di samping itu, ia mengeratkan hubungan kekeluargaan apabila kedua buah keluarga juga boleh mengenali dan mengetahui cara hidup yang berlain daripada apa yang juga boleh meluaskan kenalan keluarga dan pandangan hidup apabila pasangan saling mempelajari budaya hidup dan adat yang bertentangan daripada kebiasaan mereka. Walau bagaimanapun, mereka yang mempunyai impian dan cita-cita ingin berkahwin berlain kaum maupun agama, terutama dari kalangan anak muda, perlu disedari bahawa persiapan fizikal dan mental yang luar biasa hendaklah persiapkan bagi menghadapi onek dan duri dalam alam yang mencabari ini. Hal ini kerana apabila kedua ibu bapa yang berlain agama dan budaya ini bercerai, perbuatan hak penjagaan anak akan berlaku dan waris mereka terpaksa memilih untuk mengikut agama ibu atau bapa. Selain itu, pasangan yang berkahwin campur ini juga lebih terdedah kepada cabaran dalam menerima gaya hidup agama dan budaya yang berlain yang boleh mendorong ketidakpuashati dan salah faham jika tidak cubaan untuk memahami dan mendalami hidup pasangan sendiri. Campur tangan keluarga turut memberi pengaruh kerana penerimaan keluarga bergantung kepada keterbukaan mereka terhadap pegangan agama yang dianuti. Saya nak menguraikan kesan positif dan kesan negatif dalam perkahwinan campuran. Yang pertama, kesan positif.
Secara individu, pasangan dan ahli keluarga yang terlibat dapat mengetahui dan mempelajari bangsa dan budaya lain. Selain itu, kadar maksud seperti bersedekah juga dapat dikurangkan. Dari aspek masyarakat pula, kahwin campur dapat menyebarkan dakwah keagamaan, misalnya agama Islam. Hal ini kerana apabila seseorang yang bukan Islam ingin berkahwin dengan seorang Muslim, beliau mesti menukarkan agamanya kepada agama Islam. Dengan itu, ajaran Islam yang murni dapat diajarkan dengan bukan Islam tersebut dengan harapan beliau akan mendapat dihayati daripada Allah. Secara tidak langsung, anak-anak yang lahir dari hasil perkahwinan itu juga beragama Islam. Tambahan lagi, generasi yang lahir dari perkahwinan campur juga tidak bersikap berkauman dan berfikiran terbuka terhadap budaya lain. Disebabkan terdapatnya variasi dalam keluarga, maka yang dihasil akan lebih berkualiti secara dari segi fizikal dan mental. Yang kedua, kesan negatif. Secara idealnya, perkahwinan campur dapat memupuk persefahaman antara kedua kaum. Namunnya realiti konflik kadang-kadang terjadi sekiranya pasangan tidak dapat mendapatasi perbezaan budaya. Ditambahkan pula dengan tidaknya tolak ansur antara kedua-dua pihak. Pegangan agama juga mudah goyang dan sesat disebabkan terikut-ikut budaya asing yang lebih terbuka. Berkemungkinan juga akan timbulkan masalahnya komunikasi antara pasangan dan ahli keluarga dan kadang-kala akan timbul pula masalah kesesuaian bagi kita umat Islam. Perkahwinan adalah perkara mulia yang dituntut agama. Dari peranan saya, perkahwinan campur ia mengeratkan hubungan kekeluargaan apabila kedua buah keluarga juga boleh mengenali dan mengetahui cara hidup yang berlainan daripada apa yang mereka lalui selama ini. Melalui kahwinan campur juga boleh meluaskan kenalan keluarga dan pandangan hidup apabila pasangan saling mempelajari budaya hidup dan adat yang bertentangan daripada kebiasaan mereka. Walau bagaimanapun, bagi mereka yang punya impian dan cita-cita ingin berkahwin berlainan kaum mahupun agama, terutama daripada kalangan anak muda, perlu bersedari bahawa persiapan fizikal dan mental yang luar biasa hendaklah bersiapkan bagi menghadapi anak dan duri dalam alam yang mencabar ini. Hal ini kerana apabila kedua ibu bapa yang berlainan agama dan budaya ini bercerai, perebutan hak penjagaan anak akan berlaku dan waris mereka terpaksa memilih untuk mengikut agama ibu atau bapa. Selain itu, pasangan yang perkahwinan campur ini juga lebih terdedah daripada cabaran dalam menerima gaya hidup agama dan budaya yang berlainan yang boleh mendorong ketidakpuasan hati dan salah faham jika tiada cubaan untuk memahami dan mendalami hidup pasangan sendiri. Campur tangan keluarga turut memberi pengaruh kerana penerimaan keluarga bergantung kepada keterbukaan mereka terhadap pegangan agama yang dianuti. Refleksi saya semasa membuat video tentang perkahwinan campur ialah saya dapat mengetahui perkahwinan campur merupakan sebuah penyatuan yang terdiri daripada berlainan bangsa dan kaum yang berlainan agama dan berlainan warga negara. Perkahwinan campuran melahirkan bak akta genetik yang baik. Cantuman antara dua genetik berbeza kebiasaannya melahirkan anak yang bijak dan sifat fizikal yang lebih baik. Ini kerana perbezaan nilai budak dapat diterapkan dalam diri anak-anak yang menjadikan mereka lebih terbuka dalam berfikiran. Selain itu, diakui anak hasil perkahwinan campur ini mempunyai wajah lebih eksotik dan menarik. Mengeratkan hubungan keluarga perkahwinan bermaksud perkongsian hidup antara dua insan, termasuk juga keluarga mereka. Secara tidak langsung,
Perkahwinan ini boleh membantu kedua-dua keluarga mengenali dan mengetahui cara hidup yang berlainan daripada apa yang mereka lalui selama ini. Keharmonian kaum lebih-lebih lagi untuk negara dan pelbagai kaum seperti di Malaysia, perkahwinan campur memajukan rakyat dan mengeratkan hubungan sedia anda, meluaskan kenalan keluarga dan pandangan hidup seronok melihat budaya orang lain, lebih-lebih dari dan sendiri yang melalui bersama pasangan tersayangan. Selain itu, meluaskan pengetahuan ia juga membuatkan hidup anda penuh warna dan mempelagi hebat. Anda juga mempunyai kenal dan keluarga yang hidup dalam budaya bertentangan dengan kebiasaan anda. Dan saya ada satu pengalaman yang saya ingin berkongsi, iaitu saudara saya, dia seorang agama Hindu dan dia berkahwin dengan beragama Kristian. Mereka mengambil keputusan yang baik, iaitu mereka tidak menukar agama yang masing-masing. Mereka telah berkahwin 2 tahun depan dan mereka ada 1 anak. Kehidupan mereka melalui secara lancar kerana mereka dapat keizinan keluarga mereka untuk mereka berkahwin bagaimanapun mereka beragama lain. Selamat sejahtera. Nama saya ialah Fitran. Semasa saya menjalankan tugasan ini, kami dapat mempelajari tentang cabaran mereka menghadapi, kebaikan dan keburukan perkahwinan dan sebagainya. Kami juga dapat pendapat yang baik daripada tugasan ini. Selain itu, kami dapat belajar sikap tolak ansur dan saling memahami amatlah penting dalam sesebuah keluarga, lebih-lebih lagi apabila kedua pasangan merupakan berlain agama dan budaya bagi mewujudkan keluarga yang mesra. Selamat sejahtera. Nama saya Tani Syanarki Selvaraju. Sekarang saya ingin bercakap tentang refleksi saya terhadap perkahwinan campur. Saya setuju kerana perkahwinan campur boleh memberi banyak kebaikan kerana perkahwinan campur ini dapat mendedahkan budaya agama lain dengan lebih dalam kalangan masyarakat. Pasangan yang buat perkahwinan campur ini akan rasa lebih seronok kerana ada saudara saya yang membuat perkahwinan campur. Mereka akan menyambut setiap hari istimewa agama mereka tersebut. Dengan ini saya pun dapat belajar budaya agama lain. Dengan adanya perkahwinan campur, masyarakat akan lebih bersatu padu dan masalah persepaduan akan berkurangan. Semasa saya melihat saudara saya yang membuat perkahwinan campur, setiap majlis yang dibuat di rumah mereka akan ada pelbagai kaum yang menghadiri. Dengan ini, saya juga dapat berkenalan dengan ramai orang yang kaum lain. Dengan cara ini, saya percaya masyarakat dapat tahu dengan lebih mendalam tentang kaum lain. Perkahwinan campur ini memberi banyak kebaikan kepada masyarakat dan sesetengah individu kerana kita dapat melihat semua kebaikan agama kedua-dua agama pasangan tersebut dekat satu tempat. Dengan ini kita pun boleh mempelajar agama istiadat mereka. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.